A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita bertemu kembali sekali lagi. Allah Taala berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bertemu di Maya, di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara dalam segmen Tazkirah Pagi yang dibawakan khas untuk anda oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diuji dan terus diuji, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kita. Kerana itulah hakikat kehidupan kita. Sesungguhnya hidup ini merupakan suatu ujian. Hidup ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai dan melihat bagaimanakah kedudukan, prestasi diri kita di sisi siapa? Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk yang biasa kita baca sejak kebelakangan ini di waktu malam, pukul 10 malam, biasa kita akan baca surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk menilai kamu, untuk memeriksa kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Dan pastinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang baik amalannya dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menghadapi cabaran-cabaran kehidupan, Allah Taala akan berikan yang terbaik untuknya di akhirat nanti. Manakala orang yang sebaliknya, na'udzubillah min zalik, orang yang tidak sabar, orang yang sentiasa keluh kesah, orang yang sentiasa merungut, orang yang sentiasa menyalahkan orang lain, orang yang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, na'udzubillah min dzalik, pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala tidak redha dengan kita. Kerana apa, tuan-tuan puan-puan, dalam kehidupan kita apa yang kita nak cari? Ya. Dalam apa jua kerja buat kita, amal kita, apa yang kita nak cari? Dan kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam situasi pandemik hari ini yang setiap hari kita lihat, nampak, tak tahu bila pula nak turun, ya, keadaannya. Semalam 3,300, sebelumnya 4,000, sebelumnya 3,600, ya. Menggambarkan dengan nombor-nombor ini seolah-olah kita perlu, ya, seolah-olahnya agak sukar pandemik ini akan turun. Justru itu saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada rakan-rakan teman-teman di luar sana untuk sentiasa berusaha menjaga sebaik mungkin kesihatan, kebersihan diri untuk kita mengelakkan daripada dijangkiti oleh, ya, kuman atau virus yang berbahaya ini. Ya. Kena jaga SOP, ya, sentiasa berada di rumah, hormati kepada mereka yang ada autoriti untuk mengurus pandemik ini, supaya hidup kita di atas dunia ini, ya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat daripadanya, dengan kita sama-sama berusaha untuk mengekang dan memutuskan, ya, penyebaran virus COVID-19 yang saya kira semua maklum, ya, sangat membahayakan dan juga menjejaskan kehidupan kita. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh setengah jam bersama saya, kita akan sambung lagi, ya. Topik yang kita bincangkan, senyum. Tuan-tuan puan-puan, senyumlah, ya. Senyum itu bukan sedekah. Senyum itu bukan suatu ibadah. Senyum itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada diri kita dan seluruh umat manusia. Kerana apabila kita sentiasa senyum, ya, kita boleh kawal diri kita, kita boleh kawal emosi kita, kita boleh kawal perasaan kita. Rentetan daripada itu, segala tindakan dan kerja buat kita, insya-Allah, ya, akan mendapat keberkatan,
mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita boleh senyum, ya, untuk kita boleh membolehkan diri kita sentiasa senyum, antaranya ialah dengan kita sentiasa berbaik sangka. Jadi apa yang topik yang saya nak bincangkan yang boleh membuat kita bersenyum ialah kita sentiasa berbaik sangka terhadap, yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena bersangka baik terhadap orang yang berada di sekeliling kita. Bersangka baik dengan apa saja yang berlaku, kerana setiap sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ada kebaikannya. Apabila kita bersangka baik kepada orang yang berada sekeliling kita, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang juga mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, kalaulah kita bersangka baik, kalau kita bersangka buruk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan menjadi hamba yang jauh daripada Allah. Kita boleh mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang dosa, yang syirik, ya, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bila kita tidak bersangka baik, kita tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah syaitan akan datang, syaitan akan masuk dalam diri kita, mempengaruhi kita, mengurus kita, memimpin kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, tuan-tuan dan puan, saya suka membawakan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu daripada kebanyakan sangkaan, kerana kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Sangkaan-sangkaan buruk itu akan membawa kepada dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Wala tajassasu, kita cari keburukan, kelemahan orang lain. Sebab apa? Sebab kita sangka buruk pada dia. Ni mesti dia yang buat ni. Mesti ni polan ni. Ni sebulan. Jadi kita pun, bila kita ada prasangka buruk tadi, kita akan mencari kelemahan, kesalahan orang lain. Ya? Itu sebab bahaya apabila kita ada prasangka buruk terhadap orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu mengkeji, janganlah kamu mengumpat di antara satu sama lain. Dan mengumpatan ini juga berasaskan kepada su'uzzon. Kita bersangka buruk terhadap orang lain. Dia tu memang macam itu perangai dia. Dia tu kalau tak ada orang lah, kalau benda berlaku mesti dia begitu. Jadi di belakang kita menceritakan keburukan orang lain sebab asalnya situ kita bersangka buruk terhadap orang lain. Ya. Jadi bila kita bersangka buruk, kita akan jadi frust, kita rasa tertekan, kita rasa geram, rasa marah. Kita tak boleh nak bahagia. Tetapi kalau kita bersangka baik, sebaliknya tuan-tuan dan puan, kita akan cerita yang baik-baik. Dan pastinya bila kita menceritakan kebaikan orang lain, kita berkongsi kebaikan orang lain, kita pun terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, disebabkan perasaan hasad dengkinya, kerana perasaan buruk sangkanya, seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri yang sudah meninggal dunia sedangkan kamu memang tidak menyukainya, kamu benci? Ya. Yang fitrah kemanusiaan, apabila ada saudara kita meninggal dunia, kita akan hormati mereka, kita akan urus mereka dengan sebaik mungkin, ya, kerana kasih sayangnya kita kepada saudara kita. Dan memang fitrah yang kita tidak akan melakukan sesuatu yang boleh menyakiti mereka atau berkata buruk terhadap mayat dan sebagainya. Itulah fitrah, ya, kemanusiaan kita. Kerana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, itulah perumpamaan orang yang menceritakan keburukan orang lain, mengumpat orang lain, ya.
seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal dunia. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wattaqallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kunci untuk kita bersangka baik, kunci untuk kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci untuk kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain ialah dengan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita tinggalkan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menerima taubat dan sangat menyayangi hamba-hambanya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, sentiasa menerima taubat hamba-hambanya. Jadi kuncinya, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita sentiasa tenang, untuk membolehkan kita sentiasa senyum, senyum dalam dan senyum luar kita ialah kita mulazamah dengan husnuzan, dengan kita bersangka baik. Ya. Kita sentiasa positif terhadap apa saja yang datang kepada kita, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan itulah husnuzan ini akan menjadi kunci ataupun pencetus kepada banyak sifat-sifat mahmudah yang perlu menghiasi setiap individu muslim. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita berprasangka ini, dalam kita melayan perasaan kita dan juga orang kata pandangan-pandangan hati kita, ulama membahagikan prasangka ini kepada 4 jenis prasangka. Yang pertama ialah prasangka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita buat benda ni. Benda ni tak baik. Jangan kita berprasangka dengan yang prasangka yang diharamkan. Apakah prasangka yang diharamkan? Yang pertama sekali ialah kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyatakan atau kita merasakan sesuatu yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala zalim. Kenapalah aku jadi macam ni? Allah Ta'ala tak adil. Kenapalah hidup aku susah? Itu di antara prasangka-prasangka yang dilarang di dalam Islam. Kenapa Allah Ta'ala tidak adil? Kenapalah aku yang dipilih untuk terkena virus COVID-19? Itu juga tidak boleh. Sebab memang hari ini menjadi ketakutan kepada kita, menjadi ketakutan semua orang apabila dijangkiti virus COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah Islam ini sangat cantik mengajar kita. Yang pertama sekali ialah kita kena melakukan pencegahan daripada sebarang bentuk perkara yang membahayakan diri kita. Sebab itulah Islam mengajar kita untuk menjaga kebersihan, berwuduk 5 kali sehari. Apabila kita nak menunaikan salat, pastinya kita berwuduk. Kita diwajibkan mandi wajib dan keadaan-keadaan yang mewajibkan kita untuk mandi. Tak wajib pun kita disunatkan mandi, untuk kebersihan tubuh badan kita. Bila kita nak makan, kita berdoa, pastikan tangan kita bersih dulu. Sunat membasuh tangan. Dalam berwuduk, kita disunatkan istinsyak. Istinsyak itu maksudnya kita bersihkan hidung kita menggunakan air. Jadi itu semuanya cara-cara yang memang disarankan oleh Islam. Jadi bila kita menjaga kebersihan, kita amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaAllah dengan barakah sunnah Nabi Muhammad SAW itu, kita akan diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan. Tetapi sekiranya ia datang juga kepada kita, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah seperti itu, kita kena bersabar dan kita kena berusaha untuk mengobati penyakit tersebut. Sebab itu di antara usaha kita tak boleh membiarkan diri kita di dalam keadaan yang memudaratkan kita. La darara wa la diraran. Dalam Islam konsepnya tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita sendiri ataupun kita memudaratkan orang lain. Jadi ada apa-apa saja yang memudaratkan diri kita, kita kena buang. Ad-darar yuzal. Perkara yang boleh memudaratkan kehidupan kita, kesejahteraan kita, kehilangkan. Jadi bila kita diuji dengan
penyakit, diuji dengan musibah, kita berusaha untuk menghilangkan musibah-musibah tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan, jom sama-samalah kita jaga kita. Ikut SOP. Ustaz ni tak habis-habis, SOP. Jadi itulah hakikatnya. SOP itu merupakan peraturan. Jadi kalau kita nak hidup dalam keadaan yang baik, kita mesti ikut peraturan. Tidak ada sesuatu dalam kehidupan kita ini yang dibenarkan untuk kita buat ikut suka hati kita. Mesti ikut peraturan. Nak makan pun ikut peraturan dia. Peraturan apa? Makan makanan yang baik. Jangan makan makanan yang membahayakan diri kita. Nak solat pun ada peraturan dia. Kena menutup aurat, kena menghadap kiblat, lepas tu ikut dia punya waktu dia. Tak boleh waktu subuh kita rajin sangat, masa kita rasa tak ada apa, kita salat subuh 4 rakaat. Tak boleh. Kena ikut peraturan. Begitulah dalam keadaan hari ini, kita ikutlah SOP. Tidak dibenarkan keluar untuk seketika, kita duduk di rumah. Nak buat apa Ustaz kat rumah, boring. Banyak benda yang kita boleh lakukan. Inilah masa untuk kita fokus pada ilmu seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan dan teman-teman kita perkongsian pagi ini supaya semoga ia bermanfaat kepada kita. Manfaatkan masa yang ada walaupun kita tak boleh buat perkara seperti biasa. Jadi pagi-pagi ini pun kalau nak contohlah kita nak bersedekah, kita boleh buat secara online. Pergi saja ke nombor akaun yang tertera di kaca, kaca TV lah, di kaca handphone anda, di kaca monitor komputer anda untuk memberikan sedekah. Masukkan je dia menggunakan nombor akaun, boleh menggunakan secara online. Jadi tuan-tuan puan, jangan lupa untuk share. Kalau nak berikan komen pun boleh komen. Alhamdulillah kita dah bersama kita ada Wan Fazida, ada Azima, ada Siti Faiza, dan ramai lagi bersama dengan kita. Jadi begitu tuan-tuan dalam kehidupan kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah prasangka yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berprasangka buruk terhadap kaum muslimin yang bersikap adil. Dengan perasaan hasad dengki ni, kita ada je yang kita rasa tak kena dengan kawan tu. Dia tu memang macam tu. Kau tahu tak, dia tu nampak je baik tapi di belakangnya kan aku je lah yang tahu. Cuma aku nak jagalah, tak nak. Jadi kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi apabila ada di kalangan kita orang Islam yang bersifat adil, secara zahirnya tidak melakukan maksiat, jadi kita bersangka baik kepada dia dan kita memberikan sokongan. Khususnya pada hari inilah tuan-tuan puan-puan, mari kita bersatu hati untuk kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kerana itu kesilapan kita. Kalau kita tak sama buat sama, kita asyik nak blame sana, blame sini, ataupun kita asyik tak puas dengan itu, tak puas dengan sini, habis siapa nak buat? Adakah kita bila berada, kita akan lebih baik? Sedangkan isu hari ini dia bukan berkaitan dengan individu. Dia berkaitan dengan kerjasama daripada semua golongan, semua lapisan masyarakat. Dan untuk buat keputusan itu bukan semudah aku nak pergi, tak nak pergi. Dia melibatkan banyak perkara. Jadi apabila sesuatu itu diberikan oleh mereka yang mempunyai autoriti, yang mempunyai kata tenaga-tenaga ataupun mereka-mereka yang pakar dalam bidang tersebut, kita sam' wa ta'ah dan wa tawakkal 'ala Allah. Jangan kita berburuk sangka ataupun kita prejudis terhadap perkara-perkara baik yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang memang kita nampak dan kita tahu sifatnya adil. Kemudian ialah ada pula prasangka yang digalakkan, dibenarkan. Memang kita kena ada prasangka. Itu yang sebalik daripada prasangka buruk tapi prasangka baik. Iaitu prasangka yang diharuskan ialah prasangka yang terlintas lakukan dalam hati seorang Muslim terhadap saudaranya kerana perkara-perkara yang mencurigakan. Terkadang memang kita nampak ada sesuatu yang mencurigakan terhadap saudara-saudara yang lakukan dengan tindak tanduknya. Contohnya lah tuan-tuan puan-puan. Tidak biasanya pula waktu malam ada orang berdiri depan pagar. Jadi di situ kita kena ada perasaan curiga lah. Apa yang dia akan buat. Takut membaikkan keselamatan kita. Jadi itu termasuk dalam prasangka yang dibenarkan, yang dibolehkan. Dan antaranya lagi ialah prasangka yang
digalakkan ialah kita berprasangka baik terhadap semua orang Islam, ya. Kalau orang Islam kan insya-Allah, ya, dia baiklah tu. Sebab dia tahu dalam hidupnya ada prinsip dan kehidupan, dia tahu hukum halal haram. Kita berilah pelangkah yang baik, ya. Dan prasangka yang sangat diperintahkan untuk kita melakukan ialah prasangka yang diperintahkan dalam hal ibadah dan hukum yang ada, yang belum ada nasnya. Ini dalam persoalan kita nak ijtihad dalam bab fiqh, ya. Bila kita nak menentukan suatu hukum, di situ hukumnya tu kita tidak ada. Contohlah peristiwa-peristiwa baru hari ini, ya. Solat Jumaat, kita tak solat Jumaat sebab perkara-perkara pandemik dan sebagainya, nak macam mana. Jadi di situ memerlukan suatu proses ijtihad. Jadi bila ada mereka yang berautoriti, ulama yang muktabar, ya, ulama yang diiktiraf menentukan suatu hukum, maka itulah kita perlu husnuzan dan kita menerima ketetapan, pandangan, hukuman yang telah ditetapkan oleh mereka-mereka yang mempunyai autoriti. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah husnuzan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana tuan-tuan sekali lagi saya nyatakan, apa saja tindakan, perbuatan yang kita lakukan, dia bermula daripada apa yang ada dalam pemikiran kita. Ya. Kalaulah yang kita fikirkan itu adalah yang baik, kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi sebaliknya, bila kita melakukan dalam pemikiran kita semuanya adalah pemikiran yang buruk, yang tidak baik, pemikiran yang kusut, pemikiran yang orang kata tertekan, maka dia tidak akan melahirkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, antara kebaikan, ya, hikmah, nikmat di sebalik daripada husnuzan ini ialah, ya, saya nyatakan tadi, dia akan mendorong kita melakukan perkara-perkara yang baik dan kita terus bermotivasi untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita berbuzuk sangka terhadap, contohnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita rasa Allah Ta'ala memang akan sentiasa mengambil salah apa saja tindakan yang kita lakukan, ya, maka kita akan rasa sedih sebab kita tak tahu, ya, adakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya, ada di antara kita yang merasakan dah bila Allah Ta'ala dah tak terima kita, buat apa kita nak beribadah, nampak? Kita bersangka buruk, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita, buat apa kita nak beramal ibadah? Tengok bagaimana iblis, syaitan ini, dia bijak, ya, menjerumuskan kita atau menjerat kita kepada pelakon-pelakon maksiat, ya. Jadi kan itulah perlu kita bersangka baik, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis ini hadis kursi, ya, yang bermaksud, aku menurut sangkaan hamba-Ku, aku bersama niat dan di saat dia mengingatiku, jika dia mengingatiku dalam bersendirian, aku akan mengingatinya dalam bersendirian. Dan jika dia mengingatiku dalam keramaian, ya, aku akan mengingatinya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika dia dekat denganku sejengkal, aku akan menghampirinya satu hasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan menghampirinya satu depa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi hadis ini, ya, yang disebutkan daripada Abu Hurairah tadi menjelaskan betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan melakukan yang lebih baik, ya, daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan apabila hambanya ini sentiasa mengharapkan, ya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya dia akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kalaulah hamba itu melakukan maksiat, melakukan perkara kesilapan dan sebagainya, Allah Ta'ala akan sentiasa memberikan kemaafan dan keampunan kepadanya. Sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan awalnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak Adam dalam hadis kursi juga, sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadamu, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak, ya, selama mana engkau, ya, wahai hamba, mengharap, ya, dan berdoa kepadaku, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli pun dengan apa yang telah kamu lakukan. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, ya, kemudian kamu memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sekiranya kita banyak melakukan dosa dan maksiat, dan dosa itu menggunung tinggi seumpama gunung, seumpama awan di langit, ya, dan kamu datang kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon keampunan, aku akan ampunkan dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dengan tanpa menyengutukanku dengan sesuatu pun, nescaya aku akan ampunkan dosa-dosamu dengan sepenuh bumi pula. Tengok, kalaulah kita banyakkan dosa, tapi syaratnya kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Kerana itulah tuan-tuan perempuan, kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus menghadapi kehidupan ini dengan penuh tenang dan sabar, dan kita redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah sedikit perbincangan yang kita lakukan pada hari ini untuk kita sentiasa tenang, sentiasa senyum dalam kehidupan kita. Senyumlah, senyum itu sedekah, dan antara kunci yang boleh kita lakukan, kita boleh gunakan untuk membuka diri kita untuk senyum ialah kita bersangka baik, ya, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sayang kepada hamba-hambanya, sentiasa memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa walaupun berulang-ulang kali, ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala suka, sayang kepada mereka-mereka yang bertaubat kepadanya dan mensucikan dirinya daripada segala dosa dan maksiat dan daripada segala kekotoran yang zahir, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barakah ini, jom sama-sama kita infakkan ke tabung dakwah Majlis Dakwah Negara, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, untuk kita sama-sama membantu usaha-usaha dakwah, ya, dan kebajikan yang dilakukan oleh para asatizah, ya. Di samping itulah di antara kita panggil apa, aset yang akan kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala apabila harta itu kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kongsikan, ya, perkara yang bermanfaat pada pagi ini kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi tuan-tuan sekat dulu untuk kali ini daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan yang silap, yang tergelincir, yang tersasul itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas kesilapan yang berlaku. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.